Salam sejahtera semua, nama saya Alex Dara, anak jana yang memegang nombor metrik BC231101. Dalam pembentangan kali ini, saya akan membentangkan tentang tajuk cerpen yang telah diadaptasi kepada skrip pentas. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang tema dan persoalan yang terdapat dalam skrip yang ditulis. Pertama sekali, tajuk skrip kami iaitu Kisah Seragunting dan Dayang Langit. Skrip ini ditulis oleh saya sendiri dan rakan-rakan. Skrip ini telah mengisahkan tentang kisah percintaan terlarang antara Seragunting dan Dayang Langit. Seterusnya, tema bagi skrip ini iaitu tema kekeluargaan. Hal ini kerana telah mengisahkan banyak hal yang berlaku antara keluarga Seragunting. Dan pada akhir sekali, persoalan bagi skrip ini wujud apabila kisah percintaan terlarang antara Seragunting dan Dayang Langit telah diketahui oleh ibunya sendiri, iaitu Dara Gembata. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Universiti Malaysia Sabah dan salam Asatwa Astif bertekad seni meretas glob. Apa khabar? Nama diberi Syahirul Hidayat bin Syahruddin, nombor metrik BC23110095. Saya merupakan Hari ini, saya ingin membentangkan tentang satu aspek naskah dari Seragunting dan Dayang Langit, iaitu bahagian watak dan pewatakan. Seperti mana kita tahu, watak merupakan sesuatu jenis karakter yang akan dipegang dalam sesuatu naskah. Manakala pewatakan ialah sebuah personality ataupun sikap dari segi emosi, efektif dan juga beberapa aspek-aspek lain seperti emosi, jasmani, rohani dan intelek. Okey. Kita akan mulakan dengan pembentangan iaitu Seragunting. Watak utamanya ialah Seragunting. Seragunting ini merupakan seorang anak sulung kepada Sengarang Burung dan merupakan sebagai suami kepada Dayang Langit. Tambahan juga, Seragunting merupakan seorang yang rajin dan gagah dalam apa sahaja melaksanakan tugasnya. Walaupun Seragunting ini adalah seorang yang rajin dan gagah, namun dia tidak pernah berusaha dan tidak pernah gagal, dan dia terus berusaha dan dia tak pernah lari daripada usahanya sebab ia adalah usaha hasil dia. Yang kedua adalah Dayang Langit. Dayang Langit merupakan isteri kepada Seragunting dan merupakan adik kandung kepada Dara Gembara yang merupakan ibu kepada Seragunting. Tambahan pula, Dayang Langit merupakan gadis yang cantik dan lemah lembut kerana gadis ini tidak pernah mempunyai sebuah personality yang dia merupakan si personality yang sangat indah. Seterusnya adalah Sengarang Burung. Sengarang Burung ini merupakan ayah kepada Seragunting dan merupakan suami kepada Dara Gembara, dan dia merupakan ketua kampung yang berada di kat rumah tuai perkasa dan merupakan seorang yang gagah perkasa dan tidak pernah mengarah. Yang keempat adalah Antu Puraga, iaitu seorang bunian ataupun jemaah Tuhan yang berperanan menurunkan adat perkahwinan tentang kepala Sengarang Burung. Terutama sekali, dia ada menghadapi beberapa aspek-aspek yang terlain dan juga perkara yang tidak diingini berlaku. Dan yang terakhir adalah ketua upacara adat, orang yang mengetahui adat perkahwinan terlarang dan yang paling tua berpengalaman dan mengetahui adat di Mali. Sekian, itu sahaja daripada saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dari saya dan saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Izzat Zulkarnain bin Yusri, BC 23110165. Saya akan membentang bahagian saya, iaitu bahagian plot penceritaan.
Plot cerita bagi Sarah Gunting dan Layang Langit ini ia mengisahkan tentang percintaan yang terlarang di antara dua watak, yaitu Sarah Gunting dan Layang Langit. Konflik ini bermula apabila mereka menjalinkan hubungan yang bertentangan dengan adat mereka, yaitu melarang perkahwinan antara ahli keluarga dengan pertalian darah. Larangan ini diwujudkan oleh Antu Puntaraga, iaitu semangat leluhur yang menjaga adat dan keseimbangan komuniti bagi kaum Iban. Yang pertama adalah pengenalan. Pengenalan ini bermula daripada rumah panjang, iaitu di Tembawai Bair, yang memperkenalkan Sengalang Burung sebagai ketua keluarga yang tegas bagi menjaga adat bagi kaum Dayak ini. Sarah Gunting ini merupakan anaknya yang menunjukkan sikap ingin tahu terhadap daun misteri. Hal ini kerana apabila mereka pergi ke hutan, mereka terjumpa satu daun yang aneh. Daun tersebut yang menjadi simbol kepada kisah larangan perkahwinan mereka. Dan daun tersebut itu juga membawa rahsia kepada sejarah adat mereka yang menjadi mali kepada mereka. Yang kedua itu bahagian konflik. Sarah Gunting mula jatuh cinta kepada Dayang Langit dan berusaha menjadikan Dayang itu sebagai istrinya. Hubungan mereka ini menjadi isu besar apabila diketahui melanggar adat leluhur. Sengalang Burung selaku ketua rumah panjang tu harus memilih antara melindungi anaknya atau mematuhi tradisi. Seterusnya bahagian klimaks, iaitu pasangan itu akhirnya meneruskan percintaan dan ingin juga berkahwin, dan pasangan itu terpaksa berdepan dengan upacara adat yang penuh dengan ritual, iaitu mereka mesti mandi darah khinzir yang merupakan sebagai upacara mereka, iaitu syarat untuk mengesahkan perkahwinan mereka. Ketegangan memuncak dengan kemunculan Antu Puntaraga yang memberi amaran bahawa bahayanya jika mereka ni melanggar adat tersebut. Ketakutan tersebut telah menghantui pasangan ini. Bahagian penyelesaian pula, Sarah Gunting ini dan Dayang Langit akhirnya berjaya melaksanakan adat tersebut tu, dan mereka pun berkahwin juga. Tetapi mereka menerima akibat daripada perbuatan mereka, iaitu anak mereka dilahirkan dengan cacat, yang dianggap sebagai hukuman mereka yang melanggar adat bagi kaum mereka. Dan di akhir cerita ini, keluarga mereka mempelajari nilai adat dan keperluan mematuhi pantang larang untuk memastikan keharmonian komuniti bagi kaum Iban ni sangatlah penting. Mereka juga berjanji akan menghormati tradisi ini sebagai pengajaran bagi mereka. Kisah ini telah menceritakan dan mencerminkan pertemuan antara keinginan pribadi dan tanggungjawab terhadap tradisi, yang mengisahkan tentang Sarah Gunting dan Dayang Langit bahawa menjalinkan hubungan melalui pertalian darah itu adalah larangan bagi kaum adat Iban. Itu sahaja bagian saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, saya Niki Adila, anak Bukan Jasni, nombor matrik BC 23110155. Seterusnya saya akan membentangkan latar. Yang pertama adalah latar masa, iaitu malam. Contohnya pada babak 2, anak-anak mari makan malam, hari sudah gelap. Kita perlu kumpul tenaga untuk hari besok. Seterusnya latar tempat, iaitu di sungai. Contohnya pada babak 3, Sarah Gunting bertanya pada ibunya, "Ibu hendak pergi ke sungai ke?" Lepas itu ibunya menjawab, "Ya anakku, kamu nak ikut sekali? Marilah, kelak ada juga yang tolong ibu cuci kain." Sarah membalas, "Baik ibu." Seterusnya latar masyarakat, iaitu latar masyarakat yang rajin. Contohnya pada babak 1, Sengalang Burung berkata, "Oh, jangan kacau kau," cakap Sarah. "Apa kata? Alang-alang kau sudah bangun, jom ikut ayah mencari kayu di hutan." Setelah itu Sarah menjawab, "Okey Apai, jomlah kita turun pergi cari kayu." Selamat sejahtera diucapkan kepada Puan Esther dan rakan-rakan sekalian. Saya Zafra Perin, nombor matriks BC 23110205.
Saya akan membentangkan bahagian seterusnya, yaitu bahagian nilai murni dan pengajaran. Baiklah, dalam naskah ini saya dapat menyimpulkan terdapat beberapa nilai, yaitu nilai kasih sayang, nilai kepatuhan, nilai keinsafan, dan 2 pengajaran, yaitu pengajaran kepentingan menghormati ibu bapa dan kesatuan dalam keluarga. Baiklah, bagi nilai kasih sayang, ianya sangat penting dalam keluarga karena kasih sayang merupakan salah satu elemen yang dapat membantu untuk menguatkan hubungan silaturahim antara keluarga. Seterusnya, nilai kepatuhan. Dalam naskah ini, nilai kepatuhan sepatutnya secara guntin seharusnya mendengar dan patuh kepada arahan ibunya agar tidak mengawini perempuan tersebut untuk mengelakkan sesuatu yang buruk akan terjadi. Oleh itu, nilai kepatuhan ini sangatlah penting karena ianya dapat mengelakkan sesuatu yang buruk terjadi. Baiklah, bagi nilai ketiga yaitu nilai keinsafan. Apabila kita telah melakukan satu kesilapan, kita seharusnya mempunyai nilai keinsafan ini agar kita tidak lagi mengulangi kesalahan tersebut pada masa akan datang. Baiklah, bagi 2 pengajaran yang saya telah dapat simpulkan di dalam naskah ini ialah kepentingan menghormati ibu bapa. Dalam naskah ini, secara guntin seharusnya menghormati ibu bapanya dengan menghormati keputusan dan larangan ibu bapanya agar tidak mengawini perempuan tersebut. Oleh itu, pengajaran ini sangatlah penting karena ianya dapat mengelakkan sesuatu buruk yang terjadi. Contohnya, adat mereka dengan mengikuti adat tersebut, yaitu tidak mengawini perempuan yang merupakan keluarga mereka sendiri, akan dapat mendatangkan kesejahteraan di rumah panjang mereka. Baiklah, pengajaran yang kedua ialah kesatuan di dalam keluarga. Pengajaran ini sangatlah penting di dalam hidup karena tanpa kesatuan dalam keluarga tidak akan ada kerjasama dan tidak ada kesatuan, dan yang hanya akan membawa kepada keburukan. Baiklah, bagi nilai murni dan pengajaran itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Liliani Josli dengan nomor matriks PC 231101111. Saya akan membentangkan mengenai kesimpulan. Secara kesimpulannya, naskah ini bukan sahaja menawarkan jalan cerita yang baik, tetapi juga membuka mata kita untuk mengenali tentang tema kekeluargaan. Ia juga mengajak kita untuk merenung mengenai disiplin dalam mengikuti sesuatu yang sedia kala bagi mengelakkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, kita dapat menghargai sumbangan naskah ini kepada dunia sastra dan kehidupan kita melalui pengisian jalan cerita, plot, dan juga latar yang dimasukkan dalam cerita ini. Semoga naskah ini mampu membuka mata masyarakat tentang kepentingan, adat, dan juga kekeluargaan. Sekian dan terima kasih.